Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda semua insya-Allah. Okey, insya-Allah kita sama-sama mulakan dengan kita membaca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Juga selawat dan salam kepada junjungan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sekali lagi assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada anda. Pagi ni saya ada satu topik penting untuk kita punya sarapan minda momentum yang saya rasa kita nak buat secara santai je pagi ni insya-Allah. Kalau manalah tahu anda ada mungkin di kalangan anda yang rasa macam orang kata nak tanya soalan ke, insya-Allah saya pun bersedialah saya rasa So, berapa ramai kat sini yang dah bersedia sebenarnya? Okey. Adakah anda dah bersedia? Okey. So, ini adalah benda yang insya-Allah saya nak berikan kepada anda. Mudah-mudahan pagi ini dapat memberi sedikit bekalan kepada anda untuk anda lebih orang kata berjaya lebih lagi insya-Allah. Kita nak sama-sama menghadapi PKP yang tak tahu sampai bila, okey? Sekali lagi juga saya nak ucapkan salam dan juga assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda yang berada di dalam grup ORM Najak Saduk dalam Telegram kita insya-Allah. Okey. So topik pagi ni adalah saya nak bercakap tentang isu dia dalam kita ni nak dapatkan sales. Okey, dalam kita nak mendapatkan sales ni dia ada beberapa isu sebenarnya. Okey? Dan saya nak bagi tahu dulu. That's why kenapa tajuk dia pagi ni adalah tegas atau tikus. Sayang. Alamak. Dia dah seorang-seorang dah sekarang. Kucing lari. Dia tak rindu saya. Dah lah bahaya dia bagi saya mana seorang. ada. Memang nak last seorang hari ni. Abang dah tunggu tau. Oh, saya nak pergi kedai ni. Habis saya tengok dia live kan. Saya kata peduli apa sih, saya kacau lah. Hai korang. Okey. Assalamualaikum, boleh join ke? Boleh insya-Allah. Thank you. Sebab pagi ni topik boleh kita gitu untuk sarapan minda. Nampaknya saya dah kena hijack dah. Adakah saya perlu berundur sekarang? Tak payahlah kan. Diorang semua rindu ni. Okey, baik. Macam ni, saya adalah macam ni. Pagi ni kita nak bagi teknik adalah strategi ataupun bagaimana cara. Sebab tu tajuk pagi ni adalah tegas atau tikus. Wah, best. Sebab bila kita berniaga. Baru tahu tajuk. Bila kita berniaga, kan kita ada orang. Yang mungkin sama ada dia team. Tegas atau dia mungkin ejen kita. Kadang-kadang dia kata, ejen saya tidur lah. Jangan kata ejen. Staff saya tidur lah, tak bangun-bangun. Betul. Saya mesej tak berjawab. Tengah settle ni. Saya tunggu depan punch card. Tak ada. Kad dia pun tak nampak dah. Kan? Punch pun tak ada. Kad pun tak ada. Ada pancet. Sekarang panggil jibel. Yang ada adalah pancet saja. Pancet dah kita punya dah team. Share belum sayang? Kan penat kita bebel share sayang. belum. Tapi abang nak cakap juga pagi ni. Kepada yang join di FB Live. FB Live Wow. Yang berjoin di FB Amazing. Live. Saya ada sediakan 20 buku sebenarnya. Tapi salah satu tajuk yang kita nak bagi ni lah. Best. 4 turbo copywriting yang memang hot selling dalam market. Siapa yang nak belajar ilmu. Simple tapi best. Ilmu copywriting saya tolong buka tengok silap-silap. Abang nak kena Beres. pegang banyak barang ni. Okey. Kalau anda yang buka Sangat dalam biada. tu, cuba tengok grafik dia, grafik contoh. Oh, grafik. Tengok contoh grafik Dia yang grafik kita simple. tunjukkan tu tadi ada tu contoh. Ni. Ni nampak. Tu apa panduan apa tu? Panduan adalah kat sini. Macam mana untuk kita adalah grafik-grafik info yang kita beri dalam Best tu lah. yang saya rasa sangat praktikal. Kita bagi pula macam ni. Bisnes apa? Kan ramai tanya kalau berniaga makan macam mana? Berniaga baju kurung macam mana? Ayat dia. Tu ada bagi contoh dalam tu. Best lah buku ni best. Tapi kita nak bagilah kepada mereka Copywriting pun ada. yang betul-betul yang memang buku tu copywriting. Kan? Memang kita nak bagi kepada mereka yang betul-betul serius. Kalau anda adalah betul-betul nak dapatkan buku 20, tu, boleh siapa nak cepat komen. Anda boleh komen kat situ. Syarat dia senang je, anda kena like, anda kena komen dengan tag 3 orang kawan-kawan. Kita nak tengok yang tu dulu penting. Kemudian kita juga nak tengok dia dah share. Kita ada 20 buku percuma. 4 turbo copywriting. Satu lagi kita bagi adalah kisah usahawan-usahawan kita bantu dalam buku Buat Je. Itu buku yang paling banyak latest. 20 buah lah. Siapa yang terpilih rezeki lah, betul. Saya cari tadi dalam saya punya Kan storage. orang salah faham kan kecewa kan. Tak jumpa pula. Tapi kita nak bagi kepada 20 orang 20 orang Okay. 20 orang. So, apa nak kena buat? Like, komen dan share. So, topik pagi ni tadi saya kata, bila kita nak buat sales, benda yang paling penting adalah kalau kita buat sales seorang, kita bolehlah dapat sale. Tapi tak sebanyak kalau kita buat 2 orang, 3 orang.
Betul. Alah, kita ambil contoh lah sayang kan. Kalau kita sembahyang, saya sembahyang seorang. Cuba sayang keluar. Okey. Saya sembahyang seorang. Okey, nampak nak menghalau saya nampak. Khusyuk macam mana pun, dahsyat pun, pahala satu. Okey, kita sembahyang dua orang Dah, sini okey, dah sayang. boleh Jemaah. masuk. Ya, kan dia nak Jemaah. halau terus. InsyaAllah potensinya mendapat 27 pahala. Kali. Allah Ta'ala nak Ganjar. cakap. Allah Ta'ala nak cakap, kau kalau nak dapat apa-apa tu buat lebih seorang. Jadi, ramai di kalangan kita yang kadang-kadang berniaga. Dia suka start dengan seorang. Alah, sama lah dengan kita juga dulu. Betul. Sebab kita mungkin ada ketakutan. Tapi saya berada bersama-sama dengan anda. Kita sama-sama buat sarapan minda. Sebab kita nak mengajak anda supaya satu demi satu anda boleh yakin nak buat marketing, kan? Buat sales, Buat semualah dalam bisnes. buat copywriting. Business is business kot kan. No So, money no business. Jadi kita adalah satu-satu benda kena buat. So tajuk pagi ni spesifik saya ada masa lebih kurang tak sampai 30 minit. Sebab lepas ni saya pun ada kelas dengan Ultimate. Kita tak henti-henti buat kelas. Betul. Okay. So bila kita nak memimpin, dari so semalam. katalah sekarang insya-Allah kalau anda fokus je, anda buat je, dan saya juga ada pemberian percuma jadi sayang. Yang mungkin dia orang tak perasan kita Ada dah lagi? launching. Oh. Ada yang kita dah launching nak mudahkan dia buat marketing, buat sales. Ada, kita dah sediakan yang dia boleh download benda tu free je, percuma, tak payah bayar. Kejap lagi kita bagi hujung-hujung. Ada kat bawah tu. Cuma topik pagi ni adalah kita nak cakap tentang bila kita ada orang bawah kita. Okay? Bila dia kita tentang mengambil orang bawah kita. orang bawah kita, kalau you adalah stokis, mungkin ambil agent. Tapi kalau anda mungkin adalah peniaga, you all mungkin ambil pekerja ataupun you all mungkin ambil staff. Tim. So bagaimana kita nak handle dia supaya mereka ni adalah orang yang produktif. Orang yang aset yang bernaik, bukan aset susut nilai. Aset yang meningkat, bukan aset yang semakin nilainya menyusut. Sebab staff ialah aset kita. Sesuatu company tu antara aset yang penting ialah staff. Yes. Dan dia adalah pelanggan utama. Betul. Yang kita kena, orang kata, bercakap dengan dia, menyantuni dia. Betul. So ini yang kami nak ajar. Tu pun kalau dia nak belajar lah. Saya Bukan tengok macam tegas dan garang semata-mata. dia orang ni okey tak ni ya? Tak, dia orang tak faham tau kenapa tajuk ni penting sayang. Sebab kita kena cerita kat dia orang apa yang kita tengah buat ni. Tentang tajuk dia. Kan kami berdua selalu war-warkan apa yang kami cakap, apa yang kami share dengan korang adalah apa yang kami buat. Dah buat atau sedang buat. Dan tajuk hari ni penting sebab saya kira korang mesti fikir, tajuk ni tajuk bisnes, apa Puan Izzah masuk? Yes, sebab saya memang dah masuk ke dalam bisnes momentum internet ni secara agresif sejak tahun lepas. Dan saya ni, bulan special, bulan Julai bulan special sebab after saya berdapat semangat daripada wishes korang, doa-doa korang sempena birthday saya yang ke-38 lepas. Bulan Julai saya memang masuk balik dalam company secara double agresif berbanding tahun lepas. So inilah apa yang kami nak cerita. Okey sayang, teruskan. So poin dia adalah macam ni. So bila kita nak buat sale, first kali cuba kita tengok persoalan dia adalah aku nak ambil orang yang pandai ke memang pandai gila lah. Memang segala mak nenek kedahsyatan skill dia boleh buat. Mungkin dia boleh buat Facebook. Dia mungkin boleh buat copywriting. Dia mungkin boleh buat ads. Dia mungkin boleh buat segala benda. Dia pandai. Okay, siapa suka kalau dapat staff yang pandai? Saya. Yang high skill. Jadi pandai pun best. Okay, soalan dia kat situ. Adakah kita nak dapatkan orang yang high skill sahaja? Ataupun adakah anda nak tanya saya, cukup ke dengan hanya pandai? Apakah lagi orang kata... Kalau macam kita apa-apa benda kan orang kata datang dengan package. Dia tak datang dengan a la carte. Islam pun syumul. Kan? Dia datang macam Islam, dia datang dengan iman, dengan Islam dan iman. Cukup package. Kena masuk Islam dulu. Dah Islam, cukup syarat, iman. Kita kena beriman pula. Dah beriman. So dia tak boleh lari lah daripada dua benda tu sayang. Dah beriman kena Islam, amal soleh. Dan juga iman. Package. So itulah bendanya. Business pun sama. Sama juga dengan bila kita nak cakap kepada businesses, sama juga. Adakah aku cukup sekadar mengambil orang yang hanya pandai? Lepas tu dah pergi buat kerja. Bijak je. Macam tu ke? Okay? Tapi dengan sini, pandai. Tapi pandai. Bila orang pandai ni, pandai juga dia bagi alasan. Yes, attitude. Okay? Pandai juga bagi alasan. Kita kena ingat challenge kita berdepan dengan orang pandai, dia akan pandai dalam alasan menyebabkan kau rasa macam, contoh dia datang lambat, and dia panggil, sini. Oleh kerana dia terlampau bijak, mungkin CGPA dia 3.99.9. Dia kecil hati CGPA for flat Contoh. tu. Contoh. Agak-agak pandai tak dia bagi jawapan. Bos,
Bos tak tahu ke sekarang pandemik, sekarang ni bahaya, sekarang ni anak PDPR, sekarang ni Tak payah fall flat lah. sekarang ni, Saya sekarang 3 ni, pointer above sekarang sikit ni, je. sekarang Pun ni. pandai bagi jawapan. Pandai Ah. bagi alasan kat suami saya. So agak-agak adakah cukup memadai hanya sekadar pandai tetapi pandai dalam serba segi bagi alasan, atau kita nak orang yang macam ni pula, B, ciri-ciri B pula. A tadi pandai tapi attitude gone dengan 1/10 lah. segala kepandaian tu gone. Okay? Dan kita memang pernah ada conversation macam ni. Penting ke kita hanya nak ambil yang pandai Selalu. tapi mengabaikan attitude kosong? Atau kita nak sekadar pertengahan lah, ambil tengah-tengah. Tak adalah dia tak tahu sangat, tidaklah dia terlalu pandai sangat, tetapi great attitude. Dia datang awal. Bila orang kata, ada meeting sekarang. 6/10 ke atas. Dia masuk dulu. Dia tanya kita, bos, saya dah masuk Zoom tapi tak on lagi ni. Kita pula yang segan sebagai ketua. Aku kena onkan dulu Zoom ni. Kalau tidak jadi Zoom ala Zoom kejap lagi. Dan kita yang lambat minta maaf, orang tu tak adalah belagak. Aku je masuk awal. Attitude. Faham tak? Okay, so jadi kalau kita jumpa orang tu juga sedia belajar. Kita tanya contoh, you pandai tak buat kempen macam ni? Contoh nak buat promotion ni. Sekarang ni kita ada hari apa benda. Dia tak akan mengaku yang dia tahu, dia tak akan belagak dia pandai. Tuan atau contoh bos ke siapa, contoh leader Puan Izzah. Actually sebenarnya saya tak tahulah pasal benda tu. Tapi tak apa. Bagi saya masa 2 jam. Saya pergi cari info kejap. Usaha. Macam mana nak buat benda tu. Tunjuk usaha depan leader. Allah, itulah baru namanya staff atau tim daripada langit. Ataupun dia empowerment kawan dia sayang. Puan Izzah yang ni saya tak tahu. Tapi Puan Izzah kalau nak cepat jawapan ni, saya panggil Tuan Rashid. Tolong ajar sekali. Yang penting cara dia tak selfish. Dia tak tunjuk yang dia seorang je boleh buat benda tu. Dia seorang dia yang memang power lah, senang cakap, daripada kalangan tim-tim yang lain. Yes. Korang nak tak tim macam tu? So jadi sebenarnya macam ni, kadang-kadang masalahnya bila kita dengan tim, kadang-kadang kat situ yang kita kena fikirkan. So apa yang saya belajar along the way beberapa tahun ni kan sayang, benda yang kita nak adalah kita nak orang yang skill dia cukup memandai pertengahan. 5 ke 6/10 dah okey. Pertengahan cukup. Dengan attitude yang bagus yang dia ada, itu akan menyebabkan dia empower diri dia untuk belajar banyak lagi. Dia akan belajar, okay, aku nak belajar banyak lagi kalau macam tu. Compare dengan orang yang rasa dia dah pandai, dia tak akan nak belajar. Dia akan tutup buku dan dia akan cakap semua orang dalam this sekarang ni bodoh. Dia akan cakap semua, alah kau semua tak tahulah pasal benda ni. Ataupun sayang, dia belajar tapi di hati dia dah cakap, okay, aku ni kalau belajar macam tu je. Aku try belajar dan try tunjuk yang aku memang dan lagi. Apa yang berlaku kepada satu organisasi, benda tu akan menjadi sabotaj. Biar orang lain cuba buat kerja dan dia akan cakap, kerja ni tak, kau buat benda ni, confirm tak jadi. So orang tu macam, aku pun nak buat. Patah semangat. Aku nak buat. Yang ada tak? Konon-konon yang high skill ni tadi, dia macam nak cuba pancung sebab dia nak orang dengar hanya pandangan dia seorang. Dan dia akan cakap semua orang tak dengar pandangan dia. Kenapa sayang kita cakap benda ni sayang? Tak, benda ni adalah isu yang berlaku dan banyak berlaku pada company. Even semalam pun kita ada student ultimate yang kita bimbing di kalangan peniaga usahawan. Dia pun cakap, memang saya ambil tim yang pandai. Saya ingatkan pandai saja cukup. Masalah universal. Tetapi apa yang jadi problem adalah dia kata saya susah nak bercakap dengan dia. Dia tak nak dengar cakap. Dia bagi alasan. Dia tak nak bagi pendapat. Last kali kita as a leader and boss, dia akan serang. Yes. Dia akan serang kita. Dia akan cakap apalah bos ni tak pandai. Orang pandai ni sayang, dia bagi alasan tapi alasan dia tu kita fikir make sense lah. Betul lah alasan dia. Macam kita tiba-tiba kita pula jadi bodoh. Kau pernah jumpa tak orang macam ni? Dia dah buat salah. Lepas tu bila kita tanya elok-elok, dia bagi alasan. Kan? Alasan dia tu kita pula fikir, betul lah alasan dia. Tak ke macam lain sekali So, jadi kat situlah datangnya saya kata tajuk tadi. Adakah kita perlu tegas? Atau kita perlu menikus? Atau kita perlu tikus? Sometimes kadang saya faham kadang-kadang setengah founder, business owner ni. Saya faham you all belajar taklah tinggi setinggi dia kadang-kadang. Ada mungkin kalangan anda yang hanya SPM. Betul. Ada kalangan anda yang mungkin hanya diploma atau ambil ijazah. Okay? So, bila pula berdepan dengan orang yang mungkin staff kita tu master. Dia nak tunjuk yang macam lagaknya dia pandai, macam dia hebat. So, dia akan menyebabkan dia akan cuba tundukkan kita dan tunjuk apalah bos aku ni tak pandai. Dia lupa bahawa yang bersusah payah dalam bisnes ni cari modal. Mungkin berhutang dengan entah siapa, mak bapak dia ke kan. Betul tak? Siapa kat sini ada bisnes struggle macam tu? Yang dia terpaksa hutang, terpaksa menggadai, memajak. Dia rasa ramai lah dalam yang tonton kita ni. Terpaksa menjual benda. Kan, yes. betul tak korang?
Lepas tu, tim yang datang ni dia tak tahu pengorbanan kita as a founder. Dia tahu-tahu dia bawa dia punya skill dia tu. Ha. Masuk company, kita bagi jawatan yang tinggi sebab dia ada skill. Konon-konon dia tunjuk lagaan Dan kita. sometimes saya Apa macam perasaan ni. korang? Dan sometimes macam ni sayang. Dia macam, kenapa tak bayar gaji saya sejuta? Macam dia seolah-olah semua duit Dia cash syarikat tahu tak kita pun kadang-kadang as owner adalah duit dia. kadang-kadang setahun tak ambil gaji. Ada kita bagi tahu tim tak? Dia tak tahu saat yang kita cash flow, kita koyak, tak Keluarkan ada duit simpanan masuk dalam company. Okay? Ada. Dia tak tahu bahawa kadang-kadang kita ada masalah, isu kita tak ada sales. So that's why kenapa this company kecil, setiap department adalah penting untuk tengok numbers. Kadang-kadang sayang, saya Sales. masuk banyak sayang. Tim nampak bos korang ni duit banyak. Kan siapa bos? Tim kita nampak wah banyaknya jual, banyaknya berjuta-juta lemon. Tapi dia tahu tak kos pengeluaran kita tu tak setimpal dengan apa yang masuk. Dia tak tengok kos marketing. Dapat mungkin 2 juta. Wah, Usaha 2 juta contoh. banyak kan? Pengeluaran company sekali bila kira-kira 2.3. Dah tu rugi ke untung tu sayang? Faham? Hmm. Okay. So contoh katalah korang buat RM20,000, RM30,000. Hmm. Kan dia ingat, "Weh, kenapa tak bayar gaji aku Saya 15? main juta pula, Kenapa sorry." gaji aku tak RM15,000?" Betul. Contoh macam tu. Padahal dia tak tahu bahawa kita dah besar payah, kita nak belajar, nak memahamkan, sekarang baru dapat sale. Tapi bila time kita tak ada sale, dia tak pula tanya, "Bos, tuan, saya perlu ada ni yang dia bagus kan, bila ada cabaran ni contoh, Nak ni bagi bila sikit tak duit gaji? bila ada cabaran macam ni, contoh, bos atau tuan, saya nampak sale kita agak problem sekarang. Apa yang saya boleh bantu?" Kita ada leader macam tu, ada. Betul, ada. Ada. Momentum ada. Cash flow kena koyak. Kita pernah dulu macam tiba-tiba kena bayar election serentak. Apa yang kita kena bayar tahun lepas. Kena bayar pula yang untuk potongan cukai berjadual, PCB, SST CP204, segala benda. And then tiba-tiba kita punya cash agak terganggu. So leader yang bertanggungjawab, dia akan datang. "Bos, saya tak boleh duduk diam lah macam ni. Saya rasa macam saya kena buat sesuatu. Ada tak apa-apa yang saya boleh bantu?" Dan kita akan, "Okay, jom kita discuss. Okay, buat." Itu leader bertanggungjawab ataupun team atau staff atau ejen yang bertanggungjawab. Leader yang tak selfish lah. Yang tak selfie. Tapi kalau selfie, dia buat tak tahu. Tapi ketika Aku sale dah buat kita part aku. slow, dia tidak ambil tahu. Ketika sale kita naik, dia akan cuba mengungkit-ungkit segala benda yang tidak dinaikkan. Kenapa Contoh tak macam, ada increment? kenapa gaji dia bukan sejuta. Contoh, kenapa Lebih-lebih tu. kenapa dia kerja kenapa kena kerja 5 hari atau Tu 6 hari? sinis. Kenapa dia tak kerja 2 hari, 5 hari cuti? So terlalu banyak macam tu. Saya cuti bos. So cara jadi- cuti jangan kacau saya. Jadi ini solution yang kami nak bagi. Kita as a leader, yang saya belajar adalah kelemahan saya juga kadang-kadang terlampau berlembut. Terlampau menikus. Tetapi dalam masa yang sama juga kita tak boleh juga nak terlampau garam, menekan, Betul. jadi macam boxer, macam Kena wrestler. pandailah. Kena pandailah. Dia macam ni lah. Macam mana tu Sebab itulah dalam Islam ada perkataan namanya wasatiyah. Wasiat tu maksudnya apa-apa yang kita buat tu bersederhana lah tuan-tuan. Betul. Kalau kita nak tegas dengan tim, tegas atas dia punya kerja. Contoh, kat sini. Semalam janji dengan saya, you janji nak dapatkan 50 nombor telefon kan? Kenapa dapat 10 je? Bagi saya reason. Semalam sebenarnya, tak mau macam tu. Dengar macam ni. Kita kena tanya bertegas. Saya nak tanya you betul-betul nak kerja ke tidak? Kalau nak buat betul-betul, bagi saya apa you nak buat hari ni supaya capai 50. Kan? Sebagai leader bertanggungjawab, Bukan alasan. ada apa-apa tak yang saya boleh bantu ni? Mesti duduk briefing je. Okay, apa you buat semalam? Okay, macam ni. Cuba you adjust macam ni. Cuba you call. Cuba gunakan Telegram. Cuba adjust sikit copywriting ni lah. Saya rasa macam masalah sikit. Cuba ubah. Macam tu. Kita bukan sekadar memarahi ataupun hanya nak menyentap tanpa memberikan sebarang solution. Sometimes leaders kita ni, sayang kan, kena duduk sama-sama buat. Betul. Memang kita buat sama-sama. Betul. Macam anak kita. Termasuk kita lah sayang. Macam anak kita, bila dia buat kerja rumah, Tu saya kata apa yang saya buat sekarang maksud saya double agresif tu, saya selaku director, saya turun satu department bertemu dengan satu orang tim yang saya memang tak pernah buat macam tu. Kami berdua belum Kita pernah kena buat buat, macam kita tu. kena buat. Dan sekarang kami sedang buat dan hasilnya best sayang. Ramai gila berterima kasih dengan kami. Tim kami cakap, "Ya Allah Puan Izzah, sebenarnya saya baru tahu saya orangnya memang kena paksa. Saya baru tahu saya akan buat bila saya kena paksa. Bukan kena pujuk-pujuk je." Ada masa yang kita turun, sometimes kadang-kadang cuma kita lama tak buat benda tu. Sebab kita mungkin assume semua benda adalah okey. Betul. Kita assume semua benda adalah okey dan kita tak tahu sebenarnya saat sekarang ni, bukan saat sekarang lah, bila-bila pun semangat tim kita akan turun naik tau. Betul.
Saat yang COVID tengah pandemik ni, seriously ramai orang ada masalah pada jiwa dan emosi. Betul. Sebab apa tau? Termasuk tim. Dia baca surat khabar, dia tengok, uish, PKP dilanjutkan lagi. Setengah orang mungkin di Lembah Kelang PKPD. So menyebabkan di sini pun mungkin dah lama tak balik kampung, dia mungkin dah lama tak jumpa mak ayah, dia mungkin dah lama terperap dalam rumah, so work from home. Anything can happen. Betul. Cara berfikir dia mungkin berubah. Mental health. Sikap dia memang tiba-tiba berubah. Tiba-tiba dia yang produktif ni, tiba-tiba tak buat apa-apa. Faham tak? Benda tu adalah lumrah manusia. And kita datang kat dia, let's talk. Mari kita bercakap kejap. Let's stop. Let's talk first. Let's have a conversation. Mari kita berbual-bual, borak kejap. Tentang apa yang berlaku, apa yang kita boleh nampak. Sebab, kalau kita formal sangat dengan sayang, asyik meeting manjang. Meeting ada setengah orang pun dia macam malas. So, sometimes kita turun ke bawah. Okay. Jom meeting. Jom kita discuss. Jom kita bercakap. You macam mana kerja ni apa semua? Okay. Ada apa-apa tak benda-benda you nampak perlu improvement? Ya, ada Puan Izzah. Ada Tuan Najib. Saya nampak kita patut. Tiba-tiba bila kita turun ke bawah, tim kita ni jadi semangat nak bercakap dengan kita. Dan dia bagi idea-idea macam wow. Alah, saya tak tahulah yang tu. Dahsyat rupanya. Kan? Tim bawah kita. Dalam keadaan dia tahu kita ni tegas, bukannya alah tak apa, dia ni boleh makan. Jangan macam tu masalah tim bos kita. Bos kena ada ego sikit untuk sebab kita nak pegang kapal besar dia ni. Bukanlah kita kata ego yang apa tu. Jangan dia salah faham, tolong. Ketegasan sayang. Ketegasan. Dia ni kau salah cakap kan ikut betul-betul. Korang faham tak? Ya kan bela. Saya pun risau kalau saya tu salah cakap dan korang tersalah faham. Bukan ego lah saya kata. Dia menggunakan perkataan yang bil hikmah adalah ketegasan. Ketegasan. Maksudnya, kalau contoh dia kata dia tak dapat buat benda tu, contoh tim sale saya report, Tuan Najib saya tak dapat buat closing semalam. You call berapa orang? Seorang. Tu memang nak makan, memang nak kena mendapat. Nak mendapat kejap lagi. Namanya mendapat. Tapi kalau dia kata, Tuan Najib semalam kan sale saya kosong, tapi you dah call berapa? 50. At least saya tahu dia dah buat kerja. Sejuk hati. Jom kita duduk. Kita cuba betulkan dan kita cara bercakap. Kita start tengok. Cuba call depan saya. Ada tak kat sini yang dapat call daripada tim Momentum? Sebab usaha dah ada. So kita betulkan sikit je. Kan? Ada kat sini yang mungkin dapat call daripada tim Momentum yang bertanya khabar. Sebab saya suruh dia call untuk bertanya khabar. Untuk bagi you mungkin sedikit tips. That's why kenapa kami suruh call. Ada tak kat sini yang dapat call? Siapa yang belum dapat call? Bagi nombor telefon sekarang. Saya akan minta call. Kadang-kadang korang pun boleh belajar. Kadang-kadang saya ada depan tu tau. Saya sini. Hello, Assalamualaikum. Dia Tuan Najib. Dia macam tu pula. Aku risau pula kan dia menjerit. Okay, tapi kami suruh call sebab kami nak ambil tahu, kita nak orang kata mengambil berat kepada anda. Dia secara langsung lah, dapat jawapan secara langsung apa yang korang perlukan. Ilmu apa yang korang nak praktikkan tapi tak tahu. Best tak? Best kan? Kan kalau setiap bukan Tuan Najib yang telefon, best tak? Memang 1000 soalan korang sediakan nanti. Dan saya nak tanya kat dalam Telegram ni, adakah anda pun dengar kat dalam Telegram ada kurang 135 orang insya-Allah. Dan saya nak cakap kami akan memilih mereka yang menang ni adalah di Facebook Live je. Macam mana? Masuk Facebook Live. Masuk dua-dua sekali. Kalau anda yang nak dapatkan kejap lagi, kita nak bagi hadiah ni sayang. Yang the best ni kita nak bagi sebenarnya. Karya kita antara yang paling orang kata insya-Allah dengan izin Allah sangat membantu, iaitu 4 turbo copywriting akan bantu simple anda je. Bagaimana untuk nak korang buat copywriting. dalam masa 2 jam insya-Allah. Ada ayat-ayat yang untuk contoh nak tarik perhatian orang. Apa ayat yang tarik perhatian orang? Nampak? Power babe. Siapa pun ada bukunya kat tangan, nanti kita hantar. 20 Tahu. orang. So bagi anda yang berada dalam Facebook Live pula, jangan lupa like, komen dan share. Ada yang puji tim kita sayang, baik orangnya. Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ada yang kurang, terima kasih korang, kami hargai minta maaf. mereka. Kalau ada kekurangan tu kami minta. Ada sebab kadang-kadang ada juga yang kadang-kadang dia seronok Ada kadang yang call mungkin dia ni budak baru-baru. Diorang mungkin macam ada segan-segan, budak baru. Siapa dapat nama? Tim Tuan Najib Asaduk. Tapi sabar, kami sayang, sabar, kami tetap call sebab kami percaya. Kami percaya selagi tim ni ada niat untuk bagi manfaat, bagi kebaikan pada orang, biarlah dia buat. Betul. Jadi insya-Allah anda pun kena tunggu siapa yang nak di-call tu nanti. Nanti kita mungkin dalam Telegram ni pun kita akan mungkin ada buat namanya program panggilan momentum. Kita call you, kita bercakap dengan you. Okay? Okay sayang. So, tegas ataupun tikus tadi anda dah faham. Bukan semua benda kita nak menikus. Bukan semua benda dalam dunia kita adalah nak kena mengalah. Sometimes ada sometimes waktu kita mengalah tu untuk menang tak apa. Mengalah sekejap, okay, tak apa. Aku bagi dia peluang, kau buat kerja. But tomorrow,
You see me and update to me. If tak ada apa berlaku, kita kena tegas untuk mengatakan cakap pada dia yang enough is enough. Dah habis dah. Ramai pula orang hantar bintang sangat kita sekarang. Terima kasih. Pagi-pagi ni aku dah dapat 119 bintang weh. Wah, Dahsyat tu. magic. Sebenarnya saya pun bukannya tahu sangat pasal bintang-bintang ni. Okay? Ada yang tanya saya bintang. 194. Ada yang tanya saya kan, bintang tu nak buat apa? Kau tanya aku kau ingat aku tahu semua benda bintang. Tapi rasa happy sangat macam dapat hadiah. Tiba-tiba saya rasa macam kepala saya dah berbintang-bintang. Pening. Okay, so kita berapa lama dah ni sayang? Tak tahu. 20 minit. 5 minit lagi. Tu yang saya malah nak cakap panjang takut melebihi masa. Sebagai kan. penggulungannya, so dengan tim ada cara bagaimana kita nak pimpin dia. Ada cara, ada strategi. Maksudnya kita bukan garang, bukan menghina, bukan sampai mencerca tuan-tuan. Jangan. Kita Ada limit bercakap, lah. sayang kita bercakap dengan tim itu, contoh bercakap dengan saya ni kan. Kita bercakap kalau dia ada isu tentang kerja. Kerja saja. Bukan personal. Tiba-tiba dia tak dapat tarik sale ataupun lead. Itulah awak Kau ni. kenapa gemuk? Kau kenapa? Muka tak handsome. Aduh, saya tahu Kau kenapa Zaz. boncet? Jangan tahu Tak boleh lah Apa macam body tu. tu jangan body shaming Body jangan. shaming. Itu jangan. tidak Siapa terlibat. pun tak suka. Yang terlibat sebenarnya adalah kesalahan ataupun apa tingkah laku dia. Kadang-kadang kesalahan dia masa Dalam lampau kerja. sayang. Kita jangan petikai. Dalam kan? kerja. Semua orang buat salah. Bukannya pada Tentulah kau dulu mencuri contoh. So, saya tahu ramai di kalangan anda ni orangnya yang baik hati. Sometimes kita adalah orang yang nak bagi orang peluang. Betul. Tapi dengar sini saya nak cakap, ada orang memang dapat peluang, dia ambil dan dia isi ruang tu. Betul. Ada orang dapat peluang, dia rasakan peluang tu beruang. So dia lari daripada peluang tu dan dia tidak Peluang versus hargai. beruang. Dia tidak hargai ruang dan peluang yang diberikan. So orang semacam ni, kita kena saya cakap dengan dia, cukuplah silaturahim kita setakat ini. Dalam bisnes. Kita pun tak mau bergaduh, tak nak mau apa-apa, tak nak lagi dah. Kau pun tak boleh nak handle kerja kau. Kan aku pun macam tak boleh nak bagi apa-apa kat kau, arahan yang kau tak boleh nak terima. Sampai takat ini sajalah. Silaturahim tu berpanjangan. Silaturahim Tapi berpanjangan. dalam bisnes. Tapi dalam bisnes, tak perhubungan boleh. dalam bisnes saya rasa ini adalah masanya yang kita tak boleh nak macam Saya boleh cakap lagi pasal benda tu. Sebagai penutup. Macam silakan. inilah, kita dah puas membina kapal. Sedikit daripada kapal kecil sampan kepada Sampan. kapal besar. Jangan kita sometimes kena gunakan kaedah ketegasan tadi tu sebagai tegas versus tikus tu. Sekarang dah masanya guna ketegasan sebab tolong jangan biarkan tikus kita tu menjadikan tim kita menebuk kapal tu. Lama kelamaan akan bocor. Dan kita pula sayang pergi kat dia. Dan kita semua habis. Dan kita pula pergi kat dia. Janganlah tebuk. Janganlah tebuk. Alah, aku Tak tahu apa-apa ke. kerja elok-elok Tak boleh kita kerja. Woi! Jangan tepuk kapal ni weh. Kau akan tenggelamkan semua orang dalam kapal ni. Kita kena jerit kat dia. That's why kena tegas. That's why. Waktu yang sedang dia tebuk kapal itulah yang kita perlu sebenarnya bagi tahu. Come on. Tak boleh ni. Kita kena halang dia. Sebab kadang-kadang dia mungkin tak perasan dia sedang tebuk. Ya. Kadang-kadang dia tak tahu sebenarnya. Dia tak kesian pun dekat tim lain. Pandai yang macam cuba mana. membina lagi. Dia dapat kat sini tebuk. Pandai macam mana pun seorang manusia pasti akan ada kekurangannya. Tidak perfect kita tuan-tuan Benda yang ujian paling besar adalah merasa diri tu pandai. Jadi sama-sama kita sendiri pun jangan rasa pandai. Kita sendiri macam anda semua pun insya-Allah kita Sama-sama, istighfar. Astaghfirullahalazim. Kita sendiri pun tiap-tiap pagi belajar dalam sarapan minda momentum untuk sama-sama tahu kat mana lagi ruang yang kita patut improve diri kita. That's why lah kenapa kami buat sarapan minda momentum. Sebenarnya tujuan dia sayang adalah kita sendiri nak belajar. Ya. Apa yang kita cakap ni semua pasal kita. Kita nak firmkan lagi kita dan inilah yang tim sangat kita pun dengar ramai hari ni. kita sendirilah yang sangat sebenarnya banyak sangat kelemahan dan kita sendiri pun kena improve a lot insya-Allah. Okey, terima kasih. Nanti kita akan pilih, tim saya akan pilih siapakah yang bertuah. Dan saya nak cakap macam ni. Sebenarnya macam ni. Kita ada hadiah untuk anda iaitu checklist marketing. Ada lagi Checklist marketing sebenarnya apa benda yang kita nak buat. Ni checklist yang sebenarnya dalam marketing, okey, aku nak buat apa? Jadi kita bekalkan kepada anda adalah contoh checklist social media. Nampak saya dia. Checklist apa posting nak buat. Nampak tu kan? Tu kita nak bagi Checklist free, kan? apa benda, bagaimana nak buat FB live. Apa tajuk nak cakap, apa benda nak sembang. Grafik macam mana nak buat poster yang bagus. Kita bagi anda. Kita bagi semua ni free. Tak payah bayar, anda hanya perlu join kita punya grup Telegram. Cara dia senang saja, Ti mungkin boleh sharekan kat dalam komen, pinkan dia.
iaitu anda kena type telegramnajib.com. Anda boleh klik kalau ada link kat situ. Telegram Link mana link? najib.com. Anda pergi kat situ kan, supaya nanti anda boleh join Telegram kita. Sebab dalam tu juga kita akan umumkan siapakah yang akan bertuah mendapat buku ni. Kat situ juga dekat dalam Telegram. kat Umum situ, dalam Telegram. Kat situ juga kita akan berikan kepada anda nanti dia punya link untuk anda download nanti checklist yang saya cakap tadi tu, insya-Allah. Kita umum dalam Telegram So kalau sebab- korang tak masuk Telegram kita, korang nama ada, nasib lah. Sebab apa tahu, kita nak membantu anda, memudahkan anda dalam pandemik dan Covid. Kan kita kata Sama-sama. kami bersolidariti bersama dengan para Masih usahawan. lagi. Dan untuk yang saya nak cakap, yang lepas batch bimbingan 30 hari yang pertama telah pun tamat. Dah habis. 30 hari kami bertungkul lumus Tahniah semua. membantu, dan anda insya-Allah the next ni kita masih lagi meneruskan bimbingan seperti biasa, tapi nanti mungkin kita akan buka the next batch yang kita akan InsyaAllah, bantu. insyaAllah. Kita perkemaskan lagi. Doakan kami. Kita menambah baik lagi keadaan, insya-Allah, untuk anda terus disupport, disokong sepanjang insya-Allah dalam pandemik Covid ni yang kita pun tak tahu sayang bila. Mudah-mudahan cepatlah tamat, insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Itu sahaja, terima kasih. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi, Jumpa bye-bye. lagi insya-Allah.